Selamat pagi kepada Dr. Hazimah dan rakan-rakan semua. Kami daripada kumpulan 8 ingin membentangkan buletin kami. Tajuk buletin kami ialah keluarga. Sehubung dengan itu, kami telah memilih tajuk keganasan rumah tetangga sebagai tajuk kami. Sebelum kami memulakan pembentakan kami, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Saya Empenyok 277-209, Karyi, Jinny, Anis, Alni dan Aida. Kami berenam akan membentangkan buletin kami. Dengan ini, saya menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya untuk membentangkan buletin ini. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Saya Chong Kai 278-598. Dalam buletin ini, kita telah memaparkan faktor-faktor dan kesan-kesan masalah keganasan rumah tangga berlaku. Selain itu, rangan kreatif, berita semasa dan iklan berkaitan dengan keganasan rumah tangga juga dipaparkan. Berikut adalah sidang pengarang kami. Kami terdiri daripada 5 bahagian, iaitu Ketua Pengarang, Pempeyok, Pengarang Eksekutif kandungan, Alni dan Anis, Editor, KI, Grafik, Jinny, dan Pengarang Berita Aida dan Peyok. Seterusnya, dalam buletin fakta, kami akan menerangkan tentang faktor berlakunya keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga bermaksud perlakuan ganas terhadap pasangan atau bekas pasangan secara fizikal dan mental. Dan dalam buletin fakta ini terdapat 3 faktor yang di-highlightkan sebab berlakunya keganasan rumah tangga. Faktor yang pertama ialah tiada ilmu dan kesedaran tentang cara mengurus konflik dan emosi. Faktor kedua ialah faktor persekitaran, di mana pelaku itu melihat penderaan berlaku kepada orang sekeliling atau terjadi pada diri atau keluarganya sendiri. Dan faktor yang terakhir ialah masalah kewangan atau perselisihan faham. Seterusnya, saya serahkan kepada Alni untuk membentangkan bahagian seterusnya. Saya akan membentangkan artikel yang kedua, iaitu berkenaan dengan keganasan rumah tangga. Sebagaimana yang kita tahu, keganasan rumah tangga bukan sahaja memberi kesan pada fizikal mangsa, namun juga mental mangsa. Antara kesan fizikal yang boleh dilihat, kesan lebam atau luka-luka di muka atau badan mangsa. Kesan mental yang boleh didapati ialah seperti kemurungan ataupun stres yang melampau. Ianya bukan sahaja memberi kesan kepada mangsa, namun juga kepada Seterusnya, kumpulan kami telah menetapkan beberapa pangkat pantun tentang hubungan kekeluargaan, iaitu adab berumah tangga kena selalu gurau senda, sindir menyindir usahlah selesa, kena binasa segala cinta, makan tebikar kena benah, sudah benah nak makan benda mangga, suami isteri jangan suka berbanah, kena banyak berbincang dalam rumah tangga. Adab suami isteri bagai lidah dengan gigi, kerana mukanya dah hilang seri, cepat-cepatlah diubati. Tolak ansur kenalah ada, lebih kurang tidak berkira. Barulah subur rindu dan cinta, kasih sayang mekar sentiasa. Dengan adanya ruang kreatif ini, boleh memberi kata-kata yang semangat kepada hubungan kekeluargaan ataupun suami isteri daripada berlakunya masalah hubungan rumah tangga. Seterusnya saya serahkan kepada next presenter. Bagi rangan kreatif yang kedua adalah kata-kata bahagia. Kata-kata bahagia yang dipaparkan adalah untuk mengingatkan pembaca bahawa keluarga adalah penting kepada kita tanpa mengira kita berada
Contohnya yang kita boleh lihat adalah kebahagiaan adalah saat melihat senyum dan keceriaan menghias wajah setiap ahli keluarga. Seterusnya saya menyerahkan pembentangan kepada pembentang seterusnya. Okey. So, seterusnya saya akan membentangkan tentang berita semasa. Okey. Berita semasa yang saya pilih ialah tentang yang bertajuk Keganasan Rumah Tangga ketika PKP, 6 cadangan diberi kepada kerajaan. Okay. Berita ini telah dilaporkan oleh Buletin TV3 pada 17 April 2020, iaitu semasa PKP sedang berlangsungan. Berita ini telah menyatakan bahawa kes keganasan rumah berlaku dalam masa PKP. Seterusnya, TV3 juga telah menjemput Pertubuhan Pertolongan Wanita WAO untuk menjelaskan faktor dan punca, serta juga membincangkan langkah-langkah untuk kerajaan bagi menangani masalah ini. Selain itu, TV3 juga menyatakan atau memberikan talian kasih dan talian WhatsApp untuk memberi peluang bagi bangsa-bangsa untuk meminta tolong. Dalam berita ini, kami telah meletakkan beberapa gambar yang berkaitan keganasan rumah tetangga untuk mengimejkan berkaitan keganasan rumah tetangga. Seterusnya saya akan memberi kepada pembentang yang seterusnya. Kami menunjukkan beberapa peristiwa yang berlaku di sekitar bulan April 2020. Antaranya, pada 4 April, lawatan turun padang Perihantin Yang Berhormat Mulia ke KK Tengku Muria Ceras. Seterusnya, pada 10 bulan April, lawatan turun padang Yang Berhormat Mulia ke Pusat Jagaan Warga Emas Siti Noraini. Pada 12 April, perkhidmatan talian khas kaunseling COVID-19 yang dikendalikan oleh Lembaga Kaunselor Malaysia dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKN telah dilaksanakan. Pada 17 April, cadangan mengatasi rumah tangga ketika musim PKP telah dilaksanakan oleh Pertubuhan Pertolongan Wanita. Keluaran media masyhur ini telah dilaksanakan pada 26 November 2020. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Nama saya Mak Jenny, 277998. Seterusnya adalah bahagian lensa. Lensa yang pertama bertajuk Rumahku Syurga Ada Neraka yang dibawa khas oleh Ikram Kuala Nerus pada 28 Jun 2022 di Facebook secara live. Kedua bertema keganasan rumah tangga yang dianjur oleh Jabatan Profesional Muda DPPM dijalankan melalui Facebook Live pada 6 September 2020. Terakhir bertajuk PKP dan keganasan rumah tangga dilangsung pada 9 April 2020 melalui TV1 dan berita RTM. Seterusnya adalah bahagian iklan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah menyediakan khidmat talian 15999. Iklan kedua yang telah membapar tentang tips keselamatan bagi mangsa keganasan rumah tangga sepanjang tempoh PKP disediakan oleh Persatuan Pergerakan Wanita. Iklan yang ketiga yang disediakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan memberi nombor telefon Ibu Pejabat Polis Kontingen, Pusat Khidmat Bersepadu dan Pejabat Pembangunan Wanita Negeri. Keempat adalah berkaitan info talian kasih 15999 juga. Kelima yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan memberi info berkaitan bantuan rawatan dan sokongan yang disediakan di One Stop Crisis Center di Hospital Kerajaan Berdekatan. Iklan terakhir disediakan oleh NGO, Women's Aid Organisations yang memberi bantuan kepada mangsa keganasan rumah tangga. Orang yang memerlukan bantuan boleh menghubungi mereka melalui SMS, WhatsApp atau secara talian kepada WAO. Ini adalah pembentangan daripada kumpulan 8. Sekian, terima kasih.